Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Ilham Muhammad Helmi selaku Ketua Kumpulan 11. Pada hari ini kami ingin membentangkan tajuk kami iaitu transgender. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan termasuk saya, iaitu Daniel Hakim bin Muhammad Syazli, Haris Firdaus bin Abdullah, Muhammad Atta Azim bin Hanifah, Muhammad Harith Hazri bin Rudi Harman dan Muhammad Sufri bin Muhammad Faris. Definisi transgender menurut Barat, perkataan transgender bermaksud identiti utama yang memberi makna kepada siapa diri mereka yang boleh dilihat. Bagi sesetengah yang lain pula, transgender membawa maksud kategori samar-samar dan tidak bermakna. Selain itu, transgender juga diiktirafkan dengan lebih meluas sehingga cross-dressers juga termaksud dalam golongan ini. Manakala definisi transgender menurut agama Islam merupakan amalan songsang dan perilakuan yang bertentangan dengan jantina. Contohnya, lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Antara punca berlakunya transgender ialah merasakan kepribadian mereka tidak sesuai dengan kelamin mereka. Selain itu, menurut psikologi, faktor kromosom, neuropsikologi dan hormonal ini adalah faktor genetik yang akan mempengaruhi sikap seseorang itu kerana kromosomnya. Isu ini telah lama hangat di negara kita, tetapi hanya kita yang lalai dan tidak mengambil berat tentang isu ini. Budaya Barat juga akan menimbulkan ketidakselesaan kepada masyarakat. Oleh itu, kerajaan kita harusnya mengambil berat untuk mengenterasi isu ini supaya tidak mengganggu ketenteraman awam, sekaligus mengurangkan isu yang tidak bermuara. Pada tahun 2018, Dr. Muhammad Izzuan Malik Yusof, penolong pengarah kanan bahagian sosial, keluarga dan komuniti JAKIM, berkata, statistik transgender direkodkan melalui pelbagai sumber dengan hasilnya menunjukkan peningkatan tren yang membimbangkan itu. Komuniti transgender bermula ketika mereka di sekolah berasrama, terutamanya bagi kanak-kanak dan remaja lelaki berusia 12 hingga 15 tahun. Contohnya, kes remaja lelaki di Liwat Pelajar Senior ketika berada di sekolah berasrama. Golongan transgender direkodkan peningkatan kepada 30,000 individu pada tahun ini berbanding seramai 10,000 pada tahun 1988. Saya akan membahas tentang kajian kes seperti mana yang kita tahu seorang kosmetik terkenal iaitu Muhammad Sajjad bin Kamrul Zaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajjad. Malahan pula kanak-kanak tahu tentang status maknya hingga sebut. Walau bagaimanapun, Nur Sajjad telah menyatakan dirinya seorang transgender di mana dia berada di Australia dengan menggunakan live di media dan telah membuat keputusan mahu meninggalkan negara dengan alasan dirinya terancam dan mendakwa dirinya mengalami kebohongan serta bertekad untuk melarikan diri keluar dari Malaysia. Sebelum itu, Sajjad telah melarikan diri ke Thailand setelah disyarahkan bankrupt di negara Malaysia. Sajjad pernah membuat permohonan untuk mendapatkan kad pelarian UNHCR dan meminta pihak berkuasa dari Thailand agar dia dapat menetap di Thailand buat sementara waktu. Dia juga memohon pihak berkuasa Thailand melindunginya daripada ditangkap pihak berkuasa Malaysia. Pada 6 Januari lalu, Nur Sajjad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Syariah di sini atas tuduhan sebagai seorang lelaki berpakaian mencuri wanita pada tahun 2018 yang lalu dengan insiden menghadiri majlis bacaan Yasin dan solat hajat di premis kecantikannya. Akhir sekali, Sajjad telah memasukkan kad pengenalan dengan babitkan jantina serta namanya sendiri. Ini boleh dikaitkan dengan Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu, dan jika bersalah, Sajjad boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat serta denda. Seterusnya, sudut pandangan agama Islam berkenaan dengan isu transgender disebut di dalam surah At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang membawa maksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Di dalam hadis juga menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisani minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Maksudnya, Nabi SAW telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dengan perempuan, mengikut jalan perkahwinan yang halal mengikut syarak.
supaya manusia boleh memperoleh zuriat, memelihara keturunan sekaligus menjaga akhlak supaya tidak dicemari dengan perbuatan yang tidak sepatutnya. Namun, akhir-akhir ini sudah banyak lelaki yang menyerupai wanita dan mereka mempromosikan diri mereka di media sosial, malah tiada segan dan malu. Perbuatan lelaki menyerupai wanita ini adalah tergolong dalam 4 jenis manusia yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pandangan agama Kristian, tiada ayat yang jelas di dalam Bible yang membicarakan tentang isu transgender. Namun, terdapat beberapa ayat yang secara umumnya menjelaskan tentang isu ini. Mengikut Deuteronomy 22:5 yang berbunyi, "A woman shall not wear a man's apparel, nor shall a man put on a woman's garment. For whoever does such things is abhorrent to the Lord your God." Disebutkan di dalam Deuteronomy 22:5 yang di mana melarang perbuatan transgender. Terdapat juga ayat yang menyebutkan peringatan tentang larangan mendatangi lelaki sama seperti mendatangi isteri. Disebutkan dan diulang beberapa kali seperti dalam bahagian Leviticus ayat 18 hingga 20, 1 Korintians 6 nisbah 9 hingga 10 serta beberapa bahagian lain. Dalam beberapa bahagian Bible, lelaki yang digelarkan dengan satu gelaran khas yang disebut arsenokoitai. Arsenokoitai yang berasal daripada bahasa Greek yang di mana arsen bermaksud lelaki dan koite atau koitas atau koitai bergantung kepada kata kerja atau kata nama yang bermaksud katil. Justeru, apa yang boleh kita faham daripada maksud perkataan arsenokoitai ini adalah lelaki yang tidur dengan lelaki yang lain. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah isu transgender adalah suatu perkara yang dilarang. Ini kerana ia akan mendatangkan banyak kesembulan terhadap individu, masyarakat dan negara serta dapat merosakkan populasi manusia. Walau bagaimanapun, ada segelintir penganut agama Kristian, malah penganut agama Islam menyokong transgender ini kerana bagi mereka itu adalah hak manusia walaupun agama mereka melarangnya. Oleh itu kita mestilah menghindarinya dengan belajar agar tidak terpesong untuk menyokong perlakuan seperti transgender ini dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Couldn't break.